Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wassalam. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum jami'an. Kaifa akhbarukum? InsyaAllah pada tengah hari ini, dalam masa yang sesingkat ini, sebelum timbul soalan-soalan yang patut dijawab, jadi kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan semalam, soalan-soalan yang tidak terjawab. Pertamanya berkenaan dengan korban yang ditanya oleh saudara Zubair, iaitu kalau niat wakalah untuk menyembelih, wakil untuk menyembelihkan korban, dan wakil untuk melantik, menguruskan korban atas nama wakalah. Apa juga wakil berkaitan dengan korban itu, sama ada sembelih ke, menguruskan jual belinya ke, ataupun wakil untuk meniatkan korban ke, mestilah dilafazkan, ditalafuzkan, ada ijab dan kabul. Sebab bila disebut saja wakalah, wakilan, perwakilan itu, masalah itu adalah termasuk di bawah rumu' muamalat, ukud. Dia kena lafaz lah. Dan berkenaan dengan siapakah yang layak menerima daging-daging korban. Kalau sekiranya daging-daging korban itu bukan korban yang nazar, maka semua orang Islam, muslimin layak menerima yang khas. Tapi dilebihkan, kalau dapat diberikan, dia bagi 3 lah. Dia lebihkan pembahagian itu untuk 1/3-nya kepada fakir, 1/3 kepada miskin, dan yang lebihnya untuk musliminah. Dan disunatkan bagi tuan punya korban itu bertabaruk, mengambil sedikit sebahagian daging. Itu dibicarakan dalam kitab fiqh yang maklum lah. Kalau sekiranya korban itu korban nazar, tuan dia tak boleh makan, kena bagi orang Islam lain, bagi orang lain. Saya nak tambah lagi soalan, boleh tak orang yang tidak Islam, non-Muslim, orang kafir, mengambil manfaat dengan daging-daging korban, sama ada dia beri atau kita buat jamuan untuk dia makan? Mutamatnya tak boleh. Daging korban itu adalah ibadat, tak boleh diberi kepada yang tidak Islam. Melainkan ada satu qaul di dalam Baijuri, Fathul Qarib, situ Imam Baijuri menyebut di situ, kalau sekiranya daging korban itu dicampurkan dengan daging-daging yang lain dan dimasak, maksudnya daging korban dicampur dengan sebahagian mungkin daging yang jual di pasar kot, atau daging-daging lain yang tidak korban itu dimasak, kemudian diberi jamuan untuk yang tidak Islam, yang non-Muslim, maka hukumnya harus, kerana dia telah berubah sifat. Itu yang kalau nak kita nak beramal dengan pendapat itu boleh. Tapi maknanya kalau diberi selagi mana mantah, daging itu dalam bentuk mantah, itu tak boleh kepada yang non-Muslim. Kemudian yang ketiganya, soalan saudara semalam itu tentang berkaitan dengan korban, iaitu apa ya? Kalau boleh tolong ingatkan saya, saudara Zubair. Nanti saya. Okey, kemudian ada lagi soalan yang mungkin tidak jelas berkenaan dengan niat puasa sebulan atas taklid pada qaul Maliki. Saya kira bukan kitab Jawi, seperti Hidayatul Subian pernah ada menukilkan pendapat itu. Begitu juga dalam Bughayatul Talab, dan banyak kitab-kitab Jawi, pilihan ulama Nusantara kita. Boleh juga kita semak dalam I'anatul Talibin, saya kira ada pendapat itu dinukilkan, dan juga dalam kitab-kitab Arab yang banyak-banyak. Bughayatul Mustarsyidin pun ada. Jadi cumanya kita kena faham, asasnya niat berpuasa pada setiap malam itu adalah rukun puasa. Kalau tak berniat pada malam, puasa itu tidak sah.
Itu asas mazhab kita Syafi'i. Kaum lain Hanafi dia tak kira lah, Syafi'i saja. Mazhab kita lah. Jadi ala kulliha, kalau sekiranya berlaku apa yang dikatakan istilahkan sebagai masyakkah, payah, kadang-kadang terlupa, tergalip buat tahap dia beramal malam-malam sampai terlupa nak berniat. Jadi itu satu faedah yang disebut oleh fuqaha mutaakhirin kita. Kalau sekiranya di awal-awal Ramadan, malam yang pertama itu, setelah gurubnya matahari Sya'ban itu, terbitnya lah malam Ramadan, maka berniat dah seseorang tu dengan niat berpuasa sebulan. Maka harus bertaklid pada qaul Maliki itu, in case kalau sekiranya terlupa satu malam, mungkin malam pertama, kedua, ketiga kita ingat, masuk malam keempat dah galip sangat kan, terlupa nak berniat. Jadi oleh kerana kita dah berniat sebulan tadi, maka niat sebulan tu boleh cover. Cuma ada beberapa masalah lagi lah. Contohnya kalau seorang perempuan yang mengikut uzuran seperti mana soalan yang telah lepas, bila mana dia uzur, dia dah 7 hari contohnya kan, 7 hari dia keuzuran tu, dia tak boleh puasa. Selepas tu mari putus haid, bersih, dan nak berpuasa balik kena mula niat. Niat yang sebulan tu kira tak boleh nak ambil iktikaf langsung lah. Kena niat setiap malam. Dan yang pastinya begini, saya nak mantapkan balik, setiap peribadi walaupun telah berniat sebulan itu, tiap-tiap malam pastikan berniat setiap malam. Yang kata boleh pakai tu kalau kita tak sengaja. Kalau memang malas berniat malam tu, sengaja malas lah. Itu dah niat sebulan, malam ni malas berniat, memang tak sah. Ini in case. Boleh faham ya? Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Fatani ke mana-mana ulama lah. Kita Arab pun ada tu. Masya Allah. Kemudian satu lagi masalahnya lagi, yang ada soalan semalam saya sebenarnya sebelum ini saya dah jawab, iaitu sembahyang tarawih dengan 4 rakaat 1 salam. Memang tak boleh, mazhab kita batal. Mazhab kita pun batal. Tak sah sembahyang tarawih 1 salam dengan 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam tak sah. Dia kena 2 rakaat 2 rakaat. Salatul lail masna masna. Itu kaedah asasnya daripada hadis Nabi sendiri. Jadi sembahyang malam ni kena buat 2 rakaat 2 rakaat. Cuma dia strict sikit tu dalam masalah tarawih. Dan ada sebab-sebab lain lagi lah. Itu satu asas hadis. Hadis itu memahamkan sebenarnya sunat juga, tidak wajib. Tapi macam mana boleh jadi wajib kena 2 rakaat? Kerana ada lagi perkara lain. Sebab tu ibarah yang lebih mudah difaham oleh para fuqaha kita, yang kata tak boleh sembahyang 2 lebih daripada 2 rakaat tu, nak kena buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat jangan buat 4 rakaat 1 salam. Ibarahnya ialah, takbirnya ialah kerana keadaan masyru'. Sekadar tu sudahlah. Kalau nak bahas panjang bahas lah. Baik. Assalamualaikum semua jami'an. Antum Masya Allah, antum minal fuqaha wal ulama wa sulaha minas salihin wal awliya. Semua ni orang puasa kekasih Allah belaka. Orang puasa. Masya Allah ya. Semua sahabat-sahabat kita semua. Semua ustaz belakang ni, orang soleh-soleh semua. Ruzaini Tahir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bekerja di Kuala Lumpur. Kampung saya di Perak. Zakat fitrah perlu dibayar di tempat saya bekerja atau boleh dibayar di mana-mana saja? Di mana anda berada, bayarlah. Di mana anda berada, itu asasnya. Kalau nak bayar semasa masih di Kuala Lumpur sebelum balik hari raya, boleh juga. Nanti di sana tak payah bayar dah. Tapi kalau nak tangguh sampai hari raya, sebelum raya tu balik di kampung, bayar di kampung, tak ada masalah, boleh. Ini telah dibahas panjang lebar. Kalau nak tahu dalil-dalilnya, saya syorkan supaya ada kalangan kita yang rajin buat saya makan di artikel yang dikatakan oleh sahabat baik saya, iaitu Ustaz Ilyas. Saya pun pernah berbincang dengan beliau masalah boleh tak orang memindahkan bayar zakat fitrah ni. Contohnya macam soalan yang saudara tanya itulah, berdasarkan nas-nas daripada kalang-kalang Imam Ramli, daripada Tuhfah dan sebagainya. Maka di sana beliau telah susun balik perbincangan-perbincangan itu. Nampaknya cantik jawapan beliau. Okey, Ustaz Muhammad Nasir Damanhuri
Nak tanya Syekh, macam mana kita nak tahu mimpi kita itu adalah benar? Contohnya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Terima kasih pencerahannya. Ini perkara sulit. Sebenarnya kalau jumpa pun, kalau ia mimpi pun disuruh rahsiakan. Diceritakan melainkan kepada mereka yang benar-benar berkeahlian, yang kita dapati hidup dia siang dan malam memang cinta kasih kepada Nabi, dan dia orang-orang yang ada ilmunya, bolehlah kita rujuk kepada mereka. Sebab sebenarnya kita disuruh beramal, tidak disuruh kita menumpukan kepada natijah amal. Natijah amal ni dia satu perkara yang khususiah. Baik, insya-Allah Ustaz Zaidi tuan, apa khabar? Ya ke dokmu ini Ustaz ni daripada Terengganu. Apa khabar Ustaz? Nama ya ke dokmu tapi sebenarnya belakang ni masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah mandi waktu petang di bulan puasa itu makruh? Khilaful aula Ustaz. Dalam kita jauhi banyak. Aisyah binti Abdul Wahab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz huraikan ibadah akikah khususnya tentang beberapa ekor kambing. If anak lelaki mesti 2 ekor kambing, 2 bahagian dari 7 bahagian lembu. Bagi anak lelaki afdal 2 ekor. Anak perempuan boleh seekor. Benda buat lebih tu terpulang lah, dah jadi yang sunnahnya begitu kan. Kemudian kalau bagi kambing, bagi lembu, seekor lembu, biasanya lembu dibagi 7 bahagian. Lembu, kerbau, itu haiwan yang berkaki 4, an'am kan, yang besar, yang macam nak buat korban dengan unta pun boleh. Unta, lembu, kerbau, seladang, itu jenis-jenis itu kan. Dibagi 7. Tetapi kalau untuk akikah, kalau dilihat dalam Sabilul Muhtadi itu adalah 2 riwayatnya. Kalau berdasarkan hadis, boleh kita bagikan dengan satu saja, satu bahagian, 1/7. Walaupun anak lelaki, walaupun anak perempuan. Atau boleh kita ambil 2 bahagian untuk anak lelaki. Kalau anak perempuan ambil 1 bahagian. Yang lain tu 5 bahagian lagi atau 6 bahagian lagi itu atas niat-niat yang lain-lain. Boleh. Tapi kalau sekiranya satu orang itu mau berkorban dengan seekor kerbau yang besar untuk seorang anak laki-laki dia, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak dibandingkan seekor kerbau, seekor lembu, walaupun seekor unta, dengan 2 ekor kambing, kambing lebih afdal. Walaupun seekor kambing, seekor kerbau, seekor kambing. Untuk buat akikah anak laki-laki kita, pilih kambing. Walaupun kecil. Kerana waridnya itu. Jadi saya kira perbincangan ini memang jelas dalam Sabilul Muhtadi. Boleh sama-sama kita rujuk sanalah. Maizatu Akmar. Assalamualaikum. Muhammad Sahilal. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Mana yang lebih afdal? Baca Al-Quran sehingga cepat khatam atau baca Al-Quran beserta makna? Tentulah beserta tadabbur. Itu lebih baik. Itu sudah maklum. Tapi kita kena faham, afdal tidak menafikan mafdul. Afdal tidak menafikan mafdul. Maksudnya kalau kita buat satu perkara yang lebih baik, tidak menafikan, tidak menidakkan perkara yang baik. Baik dengan tidak baik itu boleh buat berlaku lah. Bukan antara baik dengan tidak baik. Baik dengan lebih baik. Masya Allah. Afdal tidak menafikan mafdul. Masya Allah. Muhammad Saqif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Muhammad Saqif. Apa khabar? Muhammad Firdaus. Muhammad Terinazi. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sebelum asar lah. Nak solat tu tak leh mandi. Nak solat tu leh tak mandi dan gosok gigi. Macam mana pencerahan Ustaz? Kebanyakan fuqaha kita yang Syafi'i kita mengatakan disunatkan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menyegarkan badan tubuh, lebih-lebih selepas daripada zuhur. Sehingga boleh dikatakan majoriti fuqaha kita memakruhkan bersugi, bersiwak dan
bersejuk-sejuk ataupun memakai berwangi-wangian sebagainya, itu kerana boleh menghilangkan fadilat, kelebihan makna puasa itu sendiri. Tapi kalau sekiranya adakah sampai tahap makruh, maka di situ ada pendapat daripada Nawawi sendiri. Imam Nawawi boleh lihat dalam Fathul Qarib pun, pengarang ke Hasyiah Fathul Qarib, Syarah Fathul Qarib, Ibn Qasim yang mengarang kitab Syarah bagi Fathul Qarib itu menukilkan pendapat Imam Nawawi tidak makruh, semata-mata tidak makruh walaupun bersugi. Jadi kita pakai kaul itulah. Tapi terbaiknya janganlah. Terbaiknya jangan. Abu Syahid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afia Al-Daria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afia, apa pandangan Syekh mengenai khatam Al-Quran beramai-ramai? Maksudnya diambil setiap seorang dalam beberapa helai muka surat, itu dikira khatam juga ke? Terima kasih. Itu dikira membaca Quran berjamaah. Membaca Al-Quran berjamaah itu sunat. Tak kira lah khatam tu. Cuma masalah khatam itu, kalau menurut definisi khatam yang sebenar, kira tidak hasil lah, kerana khatam tu satu orang mesti dia sendiri membaca daripada awal Quran sampai habis. Cuma seperti mana apa yang saya sebut kaedah yang saya bacakan tadi, afdal tidak menafikan mafdul. Kerana dalil-dalil yang menunjukkan membaca Quran berjamaah itu banyak. Dan dalil-dalil menunjukkan berkhatam berjamaah itu pun pada umumnya, umum makna pun ada. Baca sendiri sampai habis, kata habis itu tak jelas. Ada riwayatnya daripada para sahabat yang mereka, sebagian sahabat itu mengkhatamkan Al-Quran beramai-ramai bersama-sama keluarganya, mengumpulkan semua ahli keluarganya mengkhatamkan Al-Quran. Adakah setiap ahli keluarganya habis je Quran? Tak tahu gitu je. Ini masalah fiqh, tuan. Jadi kaedahnya afdal tidak menafikan mafdul. Kita harap-harap dapat pahala khatam, pahala Quran, pahala membaca Quran confirm dapat. Tidak ada syak, la syak kafih. Tak ada syak. Begitu juga pahala membaca Quran secara berjamaah confirm dapat. Tidak ada syak. Cuma masalah pahala khatam husnuzan mungkin. Sekadar itu yang saya boleh jawab. Kalau nak lebih, kita kena cari nas. Mereka yang katakan tak dapat pun tak ada. Kalau ulama, muka surat berapa, kitab apa yang mengatakan tak dapat. Cuma boleh cakap kita tak dapat gitu je, kitab apa. Wallahualam, nanti kita bincang lagi secara. Jadi, kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Janganlah terpengaruh ataupun rasa was-was dengan kelebihan baca Quran, khatam dapat tak dapat, tu soal kedua lah. Serahlah kepada Allah, mudah-mudahan dapat. Ulul albab, ulul aibab. Masya Allah, nama mata saya tak pernah nampak ya. Ulul albab, Masya Allah. Apa khabar ulul albab? Assalamualaikum al-Ustaz. Apa hukumnya ibu bapa pakai duit anak? Terima kasih. Pakai duit anak ni, Masya Allah, pakai duit anak. Padam ya. Masya Allah, putus tadi ya. Soalan-soalan pun tak timbul, kena tulis balik lah. Type semula. Berkenaan dengan hukum ibu bapa menggunakan duit-duit yang dimiliki oleh anak-anak kecil, seperti hadiah-hadiah yang diberi kepada anak-anak yang baru lahir kan. Jadi tetamu-tamu datang tengok, comel budak ni, bagilah hadiah RM1, RM2, RM10. Pasal ibu bapa menggunakan hadiah-hadiah itu, apa hukumnya? Maka di dalam Fathul Mu'in ada, terdapat dua pendapat, dua qaul situ.
kalau nak dikatakan yang lebih kuatnya, tidak boleh lah. Itu digunakan oleh ibu bapa. Cuma ada kaul yang sebaliknya mengatakan harus. Kerana itu hak milik ibu bapa. Segi fiqahnya lah. Begitu ya. Kalau anak-anak yang telah dewasa, pemberian ibu bapa kepada anak-anak itu boleh diambil semula. Boleh. Itu kelebihan ibu bapa. Ada hadis riwayatnya dalam Sunan Abi Daud, boleh kita jumpa sanalah. Dalam kitab-kitab fiqh. Setiap pemberian ibu bapa itu kepada anak-anaknya, pemberian usul kepada furu' itu boleh diambil balik. Tapi kalau pemberian kita sama, kita beri minta balik, tak boleh, buruk siku, haram hukumnya. Jangan minta balik. Baik, Lokman TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan akikah sikit. Kalau satu perkara yang berlaku oleh tangan manusia itu pun telah ditetapkan oleh akidah. Setiap satu perkara yang berlaku oleh tangan manusia itu telah ditetapkan oleh Allah, sehingga qasad dan ikhtiar manusia itu pun telah ditetapkan bawah pengetahuan Allah, di mana musayyar dan mukhayyarnya manusia. Usaha ikhtiar tu ada. Ini perbincangan dalam ilmu tauhid. Ikhtiar kan, dia katakan al-kasbu, al-ikhtiar, usaha dan ikhtiar, iktisab. Perbincangan itu lebih mendalam dalam pengajian ilmu tauhid lah. Jadi kalau dari sudut ilmu akalnya, segi akliyahnya, memilih itu al-haq bagi hamba. Itu di sudut ahli nazar, pilihan tu hak bagi hamba. Jadi kalau bincang kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak terlalu mendalam sehingga jadi Jabariyah, dan tidak terlalu akliyah sehingga menjadi Qadariyah. Kita tengah-tengah. Akidah yang sederhana. Ada sabitnya usul lil abdi kasbun walam yakun mu'athiran la fal ta'rifa, dalam matan Jawahar Tauhid kan. Wa indana, sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, lil abdi, bagi para hamba itu usaha ikhtiar itu walam tetapi dia tidak pula memberi kesan. Tidak pernah memberi kesan. Perbincangannya agak mendalam gitu ya. InsyaAllah ada masa kita sembang lagi. Abu Syahid, jika terdapat solat fardu yang masih perlu diqadakkan, mestikah diselesaikan dulu sebelum solat tarawih atau solat sunat yang lain? Jumhur majoriti fuqaha seperti yang dibincangkan di dalam Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Tetapi dalam i'anah itu ada dua jalan. Satu wajah yang agak lebih sederhana, dan kaul itu telah dimantapkan oleh sebahagian besar daripada ulama-ulama di Hadramaut ya. Kerana fokusnya khilaf di antara majoriti fuqaha dengan sebahagiannya. Kalau seperti Tuhfah itu keras kan. Kata tak boleh, haram seorang membuat bersembahyang sunat selagi mana ada qada. Selagi mana ada qada fardu, haram sembahyang sunat. Itu majoriti. Dan dalil mereka mantap lah. Kemudian kalau dilihat dalam perbincangan, dalam I'anatul Talibin ada nukilannya, dan sekia dalam Bughayatul Mustarsyidin, itu satu kitab himpunan fatwa-fatwa mufti-mufti di Hadramaut zaman dulu. Jadi ada sikit kelonggaran di situ. Maknanya seseorang yang ada mempunyai sembahyang qada, fardu qada yang ditinggalkan itu, sama ada sengaja atau tidak sengaja, masih boleh melakukan sembahyang sunat seperti sembahyang tarawih. Cuma dia tidak atas jalan sengaja lah, mana bersungguh-sungguh untuk mengqada sembahyangnya.
Sembahyang fardu itu juga dibuat dengan sungguh-sungguh. Di samping itu boleh dia melaksanakan sembahyang sunat. Saya rasa qaul yang kedua atau wajah yang kedua ini dipilih oleh para ulama kita, ulama Melayu lah. Sebab tu saya banyak berjumpa dengan pandangan-pandangan guru-guru tua zaman dulu yang sempat saya berjumpa kira-kira 40 tahun dulu ke 30 tahun dulu ke, dan berjumpa dengan kitab-kitab karangan mereka yang lebih cenderung pada pendapat ini daripada apa yang dipegang oleh majoriti fuqaha. Alasannya seperti mana yang dalam Bughyah Masasih itu sebut, kerana agama ini adalah agama yang hanif. Berdasarkan hadis kata aisaru wala tu'asiru, mudah-mudahkan oleh kamu dan jangan susah-susah. Tambah orang kampung kan, kita kata haram-haram sembahyang tarawih ada. Pergilah tanya seseorang, ada qada tak ada qada? Pagi ada qada? Ada. Haram. Jangan sembahyang. Jangan sembahyang. Sembahyang qada? Tak juga. Habis tu dia isap rokok di tepi berenda masjid. Apa faedahnya? Wallahu alam. Maka saya bersyahid yang kena bertanya. Baik Ustaz Nasir Damanhuri, apa pandangan Tuan Syekh? Ada pandangan itu isu solat jemaah musim PKP ini ada dianjurkan susunan saf jarak-jarakkan, direnggangkan lebih 1 meter dengan rakan sebelah. Pencerahan. Terima kasih. Merenggangkan saf atau membuat saf baru dengan tidak memenuhkan saf yang depan itu sebenarnya membatalkan fadilat jamaah 27 itu saja. Fadilat saf pembatal, fadilat jamaah pembatal. Bukan batal sembahyang. Sembahyang jamaah batal tak batal. Itu kalau sengaja. Tak ada sebab-sebab saf yang depan tu masih kosong tapi tidak dipenuhi. Buat pula saf baru. Entah apa sebab dia berasa untuk makmum orang duduk depan tu kan, tak ada duduk sebelah dia buat saf belakang. Makruh dia ni tak dapat pahala 27. Sembahyang batal tak batal. Sembahyang jemaah batal tak batal. Itu kalau tidak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya berdasarkan kepada ibarah-ibarah seperti dalam majmuk dan sebagainya itu, seperti mana yang telah dimantapkan oleh para ulama, kalau ada sebab maka tidak membatalkan fadilat 27. Jadi kalau dengan ada sebab COVID dan sebagainya kan, dia khawatiri itu. Jadi ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Kalau yang tak boleh buat semua, buatlah sekadar mana yang boleh. Wallahu Allah Subhanahu wa taala alam. Boleh ya Ustaz Puan Nasir, insya-Allah bersyahid lagi. Ustaz, manakah lebih utama antara solat membaca surah dari mushaf, surah panjang, yang tarawih baca surah Baqarah ayat sepipi 1 rakaat, masya-Allah, atau ayat lazim dengan hafalan? Mana yang lebih afdal? Afdal baca ayat lazim dengan hafalan. Kerana itu yang banyak riwayatnya. Membaca dengan menatap mushaf itu riwayatnya ada tapi tak banyak. Ada juga tapi tak banyak. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah membaca mushaf. Itu yang orang buat baca handphone tu. Terlupa pula nak silent kan. Tengah-tengah baca sembahyang. Kita ingat kau baca handphone. Baca Quran dalam handphone tu. Rupa silent tiba-tiba call masuk. Ini masalah banyak kan. Jadi afdalnya sembahyang kalau boleh walaupun pendek surahnya tapi itu yang dia hafal. Bukan tak boleh. Saya tidak mengatakan tak dia boleh atau dia tidak digalakkan. Orang nak mengimamkan sembahyang dengan ditempelkan surah-surah tu di dinding kan, tengok. Harus boleh, tak ada masalah. Ada riwayatnya tapi tak banyak lah. Ni yang dalam hafalan ni semua banyak. Sahabat-sahabat dulu sembahyang semua hafal. 30 juzuk Quran hafal dia ada jadi imam. Ka'ab dan sebagainya, Sayyidina Ka'ab, Sayyidina sahabat Nabi, begitu riwayatnya kan. Masya Allah, Muhammad Syawal, Abdul Malik, apa khabar Muhammad Syawal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana orang yang berpuasa tapi dalam rawatan pakai alat pernafasan ataupun tiup masuk ke rongga, mulut, hidung atau tiup yang cocok di tubuh, contohnya di leher, dan pinggang. Boleh puasa, tak ada masalah.
Puasa tak ada satu pun masalah. Kalau dicocok itu sebelum masuknya fajar sedik, sebelum subuh. Cocok sebelum subuh. Kalau cocok lepas subuh, batal lah. Lepas tu kena qada lah hari tu. Hari pertama, hari dicocok tu. Lepas tu besoknya dia tak cabut pun. Biar gitu. Besok puasa, tak ada apa. Masya Allah, Ustaz Sulaiman Al-Farisi, Salman Al-Farisi daripada Terengganu, apa khabar? Ahli mesyuarat tingkap, pintu pun tak apa, mesyuarat pintu pun boleh. Kenapa hanya dahi berlapik jua yang wajib terbuka? Tidak yang baki lagi tatkala sujud. Kenapa hanya dahi berlapik jua ketika semayang lah ni kan? Wajib terbuka, kena buka kan? Sebagian besar pada dahi. Dan ada yang baki lagi. Yang baki lagi apa selain daripada dahi? Dahi je lah tu tempat sujud. Dahi tu tempat sujud. Jadi alat bagi sujud, dahi kita yang letak. Kalau tengok dalam nas-nas hadis, Tok Pekah, ulama-ulama pakai semua memahamkan, dahi itu yang diletakkan dahi. Jabahah tu sendiri. Jabahah tu makna dia dahi. Bukan sini, bukan depan, bukan belakang kan, dahi. Sebab tu bila kata jabah, dahi, mesti terbuka lah. Setiap percakapan kalam tu dengan apa yang zahir, dengan apa yang mudah difaham, yang segera dapat dipahami, iaitu dahi yang tidak berlapik. Kalau dah berlapik tu dia kena ada cari sebab lain. Nas-nas hadis semua mengatakan dahi saja. Bila kita dahi faham tak berlapik ya. Sebab tu dalam fiqh kita mengatakan kalau ada berlapik tak sah. Tapi tak semua dahi, sebahagian besar pada dahi saja. Sebahagian pada dahi, tak semualah. Tak semestinya terbuku habis semua. Lepas tu kalau orang pakai kepiah takat begitu, yang kita batal tak boleh. Kalau tutup semua, macam itu jelah kan. Sikit je tak apa dah. Itu buka sikit pun boleh dah. Ahli mesyuarat tingkapnya boleh. Ini soalan kedua pula, ahli mesyuarat tingkap pintu ni. Setiap 100 tahun Allah bangkitkan mujaddid. Apakah yang dimaksudkan dengan mujaddid itu? Dan wujudkah petanda atau dalil bahawa ia seorang mujaddid? Dan mungkinkah pembaharuan yang dibawa itu melibatkan fatwa imam mujtahid? Hatta yaji al-Fatimiyul mujaddidu dinul huda li'annahu al-mujtahidu. Jadi sehingga datanglah Imam Mahdi. Dia itu satu orang mujtahid, agama bertunjuk kerana bahawasanya dia adalah mujaddid. Dia sehingga datanglah Imam Mahdi hatta yaji al-Fatimi, sehingga datanglah anak Siti Fatimah, keturunan Siti Fatimah, iaitu Imam Mahdi alaihissalam. Mujaddidu, dia suatu orang mujaddid yang terakhir sekali. Dinul huda, agama petunjuk. Dia membawa agama petunjuk li'annahul mujtahidu, kerana bahawasanya dia adalah satu orang yang mujtahid. Jadi confirm kalau dalam apa-apa hadis ke apa yang betul-betul mujtahid, yang memang mujtahid, yang kita tak boleh nak tolak sangat, tak boleh tolak langsung, iaitu Imam Mahdi lah. Hal lain daripada itu kita tak tahulah sampai tidak tahap mujtahid atau tidak. Yang banyaknya muhakkik saja. Yang banyaknya zahirnya muhakkik. Ya. Ulau albab, dia tak puasa sebab sakit berat, seolah sakit yang bawa kematian. Dan bila habis Ramadan pun masih sakit. Kemudian dia bayar fidyah untuk sebulan Ramadan. Sebab dia tidak yakin dia boleh hidup lama dan tak yakin dia boleh qada. Tapi lepas beberapa bulan dia sihat sedia kala, adakah dia perlu qada? Perlu qada. Perlu. Kerana keadaan itu dikatakan dikatakan tertanggung di atas berhutang lah. Seperti fidyah, setengah daripada lafaz fidyah itu saya jadikan ini beras fidyah
atas roh sekian bersekian yang tertanggung atas zimmah. Zimmah ni satu tanggungjawab macam hutang juga. Hutang tu kalau masa apa-apa, masa tak ada berduit, tak berdosa, tak bayar. Tapi bila tiba-tiba gaya, atau kata tanggung atas zimmah, dia masih dituntut. Dia tak hilang habis itu, tak lupus. Tuntutan itu tidak lupus, tidak luput. Itu kata zimmah. Supaya sama puasa ni juga lah. Mula-mula ingat kot, pakai terus lah, tak rupanya sakit-sakit hujan sihat balik. Qada. Macam qada. InsyaAllah Amirul Faris, saya kira saya punya bateri nak habis lah ni. Masa pun habis ya. Kalau tak habis saya jawab, besok kita tangguh ya. Salam Syekh, apa khabar? Alhamdulillah. Boleh tolong terangkan perihal kehendak kita dan kehendak Allah. Kehendak kita, kehendak Allah. Amirul Farisnya, InsyaAllah nanti kita sembang lah, kita bincang. Kehendak kita, kehendak Allah pula. InsyaAllah ya, ahli mesyuarat tingkap. Saya bicara kehendak kita dulu. Ini yang saya jawab ni semua kehendak kita lah. Ahli mesyuarat tingkap. Apa dia tanya? Macam yang baki tu contoh, 6 anggota lagi. Apa cerita ahli mesyuarat tingkap? Okey. Oh, kenapa hanya dahi berlapis yang wajib terbuka, tidak yang baki? Okey. Seterusnya, macam yang baki itu contohnya 6 anggota lagi. Oh, 6 anggota tu. Tangan ya, tak orang kalau pakai stokin, boleh. Semayang pakai stokin boleh. Pakai sarung tangan semayang boleh. Masa sujud tak masalah kan? Boleh. Apalah, kerana itu aurat. Kita jadi jawab senang ni, paling kurang kita jawab itu aurat. Sebahagian daripada besar daripada kaki itu aurat. Begitu juga tangan, sebagian besarnya aurat. Jadi tutup pun tak ada masalah, nak buka boleh. Kalau kita anggap dia sebagai aurat, buka lah. Kalau anggap sebagai tidak aurat, buka lah. Kalau aurat, tutup lah. Tak ada masalah bincang, tak seperti dahi. Okey. Itu perkara hikmah ni, ahli mesyuarat tingkap pintu. Dia jawab tak semestinya tepat. Boleh jawab sikit-sikit sudahlah. Hikmah kan. Contoh macam kata sebab apa bila kita seorang tu kentut, kenapa yang dia basuh muka tidak punggung. Sebab yang menerima malu tu muka. Yang betul berubahnya, terasa timbul nyata malu